Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa ba'du, alhamdulillah. Pertama dan selamanya, mari sama-sama kita panjatkan rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pagi yang berbahagia ini, tanggal 16 September 2020, kita bersiaran secara langsung membawakan kepada anda Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Dan istimewa pada hari ini, pada hari Malaysia, pada 16 September 2020, pada tahun ini kita bersama untuk kita memberikan satu penghargaan pada diri kita dan juga untuk negara kita Malaysia, berbekalkan tema Malaysia Prihatin. Jom sama-sama kita tanamkan dalam diri kita untuk jadi seorang rakyat yang prihatin dalam menjaga kesejahteraan negara kita. Dan untuk pesanan kepada penonton-penonton, dan pada hari ini kita bakal membawakan topik fiqah berkenaan dengan syak dan was-was, dan kupasan dan perbincangan sebentar lagi kita akan bawakan kepada anda. Tetapi berkenaan dengan syak dan was-was ini, kita dalam tempoh kawalan pergerakan mematuhi SOP, kita tanamkan satu sifat supaya tidak ada syak dan was-was dalam mematuhi SOP dan menjalani kehidupan norma baru demi memutuskan rangkaian COVID-19. Baik, sidang penonton setia Tanyalah Ustaz. Pada pagi ini mungkin kita nak kongsikan sedikit berkenaan dengan kes terbaru. Jika setakat jam 5 petang semalam, ada 23 kes baru dan 13 kes tempatan, juga 10 kes import. Jadi sama-sama kita jaga diri kita, kita jaga kita, dan kita putuskan rakyat COVID-19 supaya kita sama-sama dalam keadaan selamat dan sejahtera. Baik, sidang penonton, seperti biasa saya maklumkan awal kepada penonton-penonton, mungkin ada yang nak bertanyakan soalan kepada ahli panel, tokoh ilmuwan yang kita bawakan kepada anda. Untuk buat panggilan boleh pergi ke 1800 881677, dan kalau nak WhatsApp di talian 011123364480, dan nak bertanyakan soalan di Facebook juga boleh, di Facebook Tanyalah Ustaz TV 3. Dan untuk kita meneruskan perbincangan kita, tetapi kita nak lihat dulu ada satu ucapan dari beberapa ucapan dari penonton-penonton sempena Hari Malaysia, dan juga untuk semangat kepada Datuk Ustaz Kazim Ilyas sebagai ahli panel yang kita bawakan khas kepada anda untuk hari ini. Jadi kita berkenalan dahulu dengan ahli panel yang kita bawakan, tokoh ilmuwan kita, Datuk Ustaz Kazim Ilyas. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, syukur. Hari ni rasa macam kembali ke zaman lampau. Kajang Pak Malau, kajang melipat. Allahu Akbar. Jadi rasa macam kembali ke zaman lampau. Tapi kita ada sedikit kata-kata dari penonton-penonton untuk Al-Fadil Datuk. Jadi kita bacakan. Baik, dari Opah Baling. Wow, dari Opah Baling katanya, Alhamdulillah, terbaik Datuk Kazim. Moga diberikan kesihatan yang baik, panjang umur dan dapat berdakwah untuk ummah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Dan dari sahabat kita Adriana Ashifa N katanya, Assalamualaikum, Ustaz dah sihat ke? Alhamdulillah, sihat. Ustaz dah sihat ke katanya. Baik, dan Alhamdulillah, semoga sihat selalu. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada sahabat-sahabat kita. Terima kasih kepada sahabat-sahabat kita yang mengucapkan ataupun mendoakan kepada Al-Fadil Datuk untuk kesihatan dan kesejahteraan. Dan nampak di situ tanda-tanda rakyat Malaysia yang prihatin sempena Hari Malaysia pada hari ini. Keprihatinan kita pada negara juga kepada sahabat-sahabat kita. #Malaysia Prihatin. Baik, dan saya maklumkan tadi kepada anda semua berkenaan dengan topik yang bakal kita bincangkan, yakni fiqah tentang syak dan was-was. Jadi mungkin kita nak kaitkan dengan ibadat dan juga dengan bagaimana perasaan kita sebagai rakyat Malaysia tidak ada syak dan was-was dalam menjadi seorang warga negara yang baik. Jadi mukadimah dipersilakan Al-Fadil Datuk. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Terima kasih saudara Da'i Azrin, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan sidang penonton Tanyalah Ustaz. Mudah-mudahan kita semua dirahmati, diberkati oleh Allah. Selamat Hari Malaysia. Mudah-mudahan hari ini adalah hari yang kita ingati, hari yang kita semua-semua hargai, ya, bersyukur bahawa kita dianugerahkan
kedudukan yang baik di sebuah bumi yang baik ini, tuan-tuan, negara yang baik. Mudah-mudahan kebaikan yang selama ini kita dapat, nikmat yang kita dapat ini kita syukuri, dan bila kita sebut kita kena syukuri tentang nikmat ini, maka hendaklah Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Iaitu hendaklah kita mensyukurinya dan Allah Ta'ala akan tambahkan lagi nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada kita. Ya, bila sebut tentang syukur ni Da'i Azrin, kita menyebut tentang menambahkan lagi ibadat. Itu makna syukur. Makna syukur ialah kita merasai, kita menikmati apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiganya ialah menjaga apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang dikatakan sebagai syukur. Dan bila kita sebut tentang syak, bila kita sebut tentang was-was, panjang perbicaraan dia. Ya, kadang-kadang syak ini juga dia terlibat di dalam bidang tauhid. Ya, sebab dalam bidang tauhid ini hendaklah kita meyakini kepada Allah, meyakini kepada Islam, meyakini segala ajaran yang dibawa oleh Nabi SAW secara putus. Nama dia jazam, putus. Dia tidak boleh syak, dia tak boleh jadi waham, dia tak boleh jadi ragu-ragu, tak boleh jadi dalam keadaan hanya sangka-sangkaan sahaja. Jadi kadang-kadang dia terlibat di dalam bidang tauhid. Tetapi syak juga kadang-kadang dia terlibat di dalam bidang fiqh. Ya, melibatkan dalam bidang fiqh. Ya, iaitu orang yang syak sampai nak semayang, kadang-kadang dia timbul satu lagi penyakit, nama dia was-was. Ya, sebab itu daripada syak ini dia boleh bawa kepada satu lagi penyakit yang mudarat besar. Nama dia was-was. Nak ambil air semayang, aku ni dah ambil air semayang ke belum? Daripada syak tu, aku ni dah batal ke belum? Sampailah nak semayang ni pun dia jadi syak. Sampai pada satu tahap tawaf tu dia syak. Dia was-was, aku ni 5 ke 7 ke 5, jadi pening kepala dia. Jadi perkataan-perkataan ini, tuan-tuan, dia saling berkaitan di antara syak dan di antara was-was. Yang ketiga, kadang-kadang syak dan was-was ini dia membawa di dalam pergaulan sosial kita. Ya, tengok pada sesuatu kita dah syak yang bukan-bukan. Kita dah zon yang bukan-bukan. Ada yang timbul su'uzon, sangkaan yang jahat. Ada yang timbul husnuzon, sangkaan yang baik. Tengok orang je kita dah mula sangka dah. Ada tengok orang muka je apa hal pula pagi ni Da'i Azrin dengan Ustaz Kazim bertongkolok bertanjak semua ni. Dah sangka lain lah dia orang ni. Dah lain dah. Kerih tak ada pula. Macam-macam benda. Sebab itu, tuan-tuan, kadang-kadang dia bercakupi dengan perkara yang berkaitan dengan tasawuf. Syak, was-was juga berkaitan dengan tasawuf. Jadi banyaknya huraian berkenaan dengan syak dan was-was ini. Mudah-mudahan ada manfaat yang kita boleh kongsikan di dalam program kita pada pagi ini. Termasuklah juga di dalam syak dan was-was, di dalam satu-satu peraturan. Dalam satu-satu yang kita sebut sekarang mungkin norma yang baru, normal yang baru. Kadang-kadang kita timbul perkataan perasaan syak, perasaan was-was di dalam satu bentuk perubahan, ya, dalam satu bentuk pembaharuan yang nak dibuat, kadang-kadang timbul juga. Sehinggalah menjadi satu kebiasaan dan sebagainya. Jadi insya-Allah mudah-mudahan apa yang kita akan kongsikan dengan Azrin pada pagi ini ada manfaat untuk kita bersama, insya-Allah. Betul, insya-Allah. Dan kalau lihat pada was-was, syak dan was-was ni bukan hanya pada ibadat sahaja, tetapi dalam pelbagai perkara yang dekat dengan kehidupan kita, banyak yang menyebabkan kita kadang-kadang jadi syak dan terusnya membawa kepada satu lagi penyakit yang disebut sebagai was-was. Baik, untuk pembukaan perbincangan kita ada satu soalan yang kita bawakan. Ini berkenaan dengan katanya mematuhi tuntutan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah hubung kait dengan memiliki keyakinan diri dan menjauhkan rasa was-was dan syak wasangka. Apa pandangan Datuk katanya berkenaan dengan keyakinan diri? Terima kasih kepada yang bertanya. Ada orang yang mendatangi saya, mendatangi pula kan, mentang-mentang lah baju macam ni mendatangi bunyinya. Ada orang datang jumpa dengan saya. Soalan daripada saya, dia kata, "Ustaz, kenapa saya susah? Anak saya sakit, saya pun sakit, suami saya pun susah. Sampai-sampai kadang-kadang saya terfikir, kenapa perlu pada diri saya? Kenapa tidak pada orang lain? Saya taklah sejahat. Saya taklah buruk sangat perangai. Saya taklah jahat sangat perangai. Tapi kenapa?" Ini nama dia syak dengan Tuhan. Dia ragu-ragu dengan Tuhan. Sedangkan tuan-tuan yang dirahmati Allah, apa yang datang kepada kita adalah satu bentuk ujian daripada Allah,
adalah satu bentuk kasih sayang daripada Allah. Macam-macam benda yang boleh datang. Yang paling kita yakin sekali, apa yang Allah bagi kepada kita, itu yang terbaik untuk kita. Jangan ragu-ragu di situ. Ialah kalau saya sakit, takkan terbaik untuk saya, Ustaz? Bukankah baik itu menghapuskan dosa awak? Bukankah baik itu menaikkan darjat? Bukankah baik itu Allah nak berikan pahala yang besar? Dan bukankah apabila awak sakit itu sebenarnya Allah Ta'ala nak bagi syurga? Betul. Kita kena ingat bahawa ada benda lain yang Allah nak bagi pada kita. Masalah kita sekarang ialah kita menganggap Tuhan tu tak adil. Tuhan tu jahat. Kalau kita sendiri menganggap Tuhan kita jahat, macam mana cerita ni? Yakin dalam diri sungguh-sungguh bahawa Tuhan tu maha baik. Sebab itu kita sebut Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pemurah, lagi maha mengasihani. Allah maha mengasihani, maknanya Allah tu maha baik. Betul. Jadi kalau Allah maha baik, kenapa anak saya cacat, Ustaz? Anak cacat itu, dia nak bagi syurga pada anak. Apalah maknanya kalau anak tu sihat, tak masuk syurga, nak buat apa? Matlamat, sebab tu kita kena faham. Dengan yakinnya, jangan ragu-ragu. Matlamat kita bahawa adanya syurga, adanya neraka. Matlamat kita bukan ke neraka. Matlamat kita ialah ke syurga. Dan jalan nak ke syurga tu, banyak jalan dia. Kadang-kadang satu jalan yang Allah nak bagi bukan melalui kita, melalui anak yang Allah Ta'ala uji. Diberinya anak yang autism, yang sangat susah nak dijaga. Sabar, Allah maha baik. Allah nak bagi syurga pada anak aku, dan Allah juga nak bagi syurga pada aku. Sebab aku jaga budak ni, aku sabar dengan budak ni. Alhamdulillah. Maka datanglah ketenangan pada dia. Bila dia yakin bahawa Allah nak bagi syurga pada makcik ustaz, kita dengar seronok. Alhamdulillah makcik. Itulah makcik. Sejak makcik dapat anak autism semua ni, cacat semua ni, ustaz, makcik dah tak sembahyang dah. Sudah tuan-tuan. Tak sembahyang pula. Dia kata pasal apa? Sebab Allah nak bagi syurga. Jangan macam tu makcik. Oi, makcik kenalah juga buat ibadat. Tetapi dalam satu sudut bahawa Allah Ta'ala nak bagi jalan syurga melalui jalan sakit tadi, melalui jalan miskin tadi, melalui jalan anak, melalui jalan suami. Macam ada orang perempuan komplain misalnya, kenapa orang laki-laki sembahyang Jumaat? Kenapa orang laki-laki kena sembahyang Jumaat kalau berjihad jalan Allah? Orang laki-laki ke hadapan perang fi sabilillah. Kenapa laki-laki yang jadi ketua keluarga? Kenapa laki-laki yang buat keputusan di dalam rumah tangga sampai isteri nak keluar rumah pun kena minta izin daripada suami dia? Kenapa ni sedangkan Allah Ta'ala menjadikan suami, menjadikan laki-laki, menjadikan perempuan, menjadikan isteri ni Allah yang jadikan. Allah yang jadikan laki-laki dan perempuan. Kenapa dalam bab lain Allah lebihkan laki-laki? Saya pun nak jadi macam tu juga. Matlamat kita tadi saya sebut. Matlamat tu kena yakin bahawa kita nak ke syurga. Maka apa yang suami buat yang di luar rumah tadi dengan apa yang kak buat di rumah, pahala apa yang akak membantu berkhidmat kepada rumah tangga, pahala dia menyamai apa yang suami laki-laki buat di luar rumah. Pahalanya adalah sama. Jadi laki-laki nak dapat pahala kena buat contohnya sembahyang Jumaat. Perempuan nak dapat pahala untuk masuk syurga, taat kepada suaminya. Dua-duanya berjalan serentak menuju ke matlamat utamanya iaitu syurga. Jadi inilah dia Allah Ta'ala tu maha adil. Begitulah di dalam kehidupan kita. Kita tak dapat nafikan bahawa Allah Ta'ala akan berikan ujian kepada kita. Kadang-kadang ujian itu dalam bentuk syaitan datang kepada kita. Sehinggalah ada orang yang nak semayang ni, kalau Da'i Azrin tengok ada orang nak semayang, nak angkat takbir pun udah sampai tu imam bagi tahiyat baru dia dapat Allahu Akbar. Allah, aduh. Tak masuk. Tak masuk-masuk. Aduh, nak skornya payah betul. Padahal kita dah menyanyi skor, yuk skor kan. Dia pun dah Allah. Saya rasa macam nak tampar je ke belakang tu. Bagi sekali Pak Allahu Akbar. Nampak sangat susahnya. Kadang-kadang penyakit ini berlaku sebab dia tidak memahami kaedah yang betul. Sebab dia tidak mengerti cara mengangkat takbiratul ihram yang senang. Kadang-kadang dia menyusahkan benda yang senang. Akhirnya daripada sekali dia buat, dua kali dia buat, lama-lama dia menyusahkan diri dia sendiri. Sebab itu tuan-tuan, untuk menghilangkan syak, untuk menghilangkan was-was,
nak tak nak mesti ada ilmu. Nak tak nak mesti belajar. Nak tak nak mesti kita ini belajar. Kalau kita tidak ada ilmu, kita akan sentiasa berada dalam keadaan syak, ragu-ragu, was-was dalam kehidupan kita. Ya, betul. Dan disebutkan tadi berkenaan dengan yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kadang-kadang ada yang sangka buruk kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin dia tidak memahami apa perkara yang sebenar, dan kuncinya di situ adalah apa-apa sekalipun nak hilangkan syak dan wasangka, yang pertama adalah dengan ilmu. Jadi sedang penonton, kita nak berehat seketika, jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Terima kasih diucapkan kepada semua penonton setia Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, setia bersama dengan kita pada hari ini. Dan mungkin ada yang terlepas di awal tadi, saya ucapkan sekali lagi kepada semua rakyat Malaysia, selamat menyambut Hari Malaysia pada 16 September 2020 pada tahun ini. Mudah-mudahan kita dapat menyemai satu sifat, yakni kita nak menjadi seorang rakyat Malaysia yang prihatin. Baik, okey, kita nak ambil soalan seterusnya di Facebook Tanyalah Ustaz. TV3 dari sahabat kita, Puan Faizah Tun Mat Isa. Baik, soalannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz, serta semua, dan semoga dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Soalan saya, sejauh mana sifat syak dan was-was akan mempengaruhi kehidupan seseorang itu andainya tidak ditangani dengan sebaik mungkin? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih dari Kak Ji, Johor Bahru. Baik, terima kasih Kak Ji. Soalan yang ditanyakan berkenaan dengan syak dan was-was mempengaruhi kehidupan seseorang. Bagaimana? Silakan. Ya, terima kasih pada Faziatun. Bila sebut tentang was-was, dia bukan main-main. Was-was disebut oleh Allah dalam Quran. Min syarril waswasil khannas. Disebut oleh Allah was-was. Jadi was-was ini bukan bahasa Melayu, was-was bahasa Arab. Jadi kita jadikan dia sebagai perkataan bahasa kita. Betul. Yang mungkin bahasa kita ialah sangkaan. Ya, sangka. Syak itu sangka kan. Jadi bila orang Melayu sebut sangka, syak wasangka. Padahal syak pun bahasa sangka juga, sangka pun syak juga kan. Jadi orang Melayu dia jadikan dia syak wasangka. Tambah wa pun bahasa Arab juga. Jadi tuan-tuan, bila kita sebut tentang was-was, benda ni bukan benda kecil puan Kak Tun. Dia bukan kecil Kak Tun. Ya, bila sebut tentang was-was, benda tu disebut oleh Allah dalam Quran. Bahawa syaitan itu datang akan menggoda kita dengan satu perasaan, dengan satu keadaan, nama dia was-was. Dan memang syaitan, iblis telah berjanji kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menggoda anak-anak Adam. Termasuk bukan setakat godaan yang kita sebut dalam godaan-godaan biasa. Kalau setakat godaan-godaan biasa, iblis tak ada sifat fed up dia. Dia tak ada sifat fed up. Kita ni kalau kita menggoda, kita fed up kalau orang tak layan. Betul. Ya, kalau kita ngorak orang kan. Kalau kita ngorak orang tak layan kita lantak kamu lah. Aku pergi ngorak orang lain. Cari lain. Lain. Syaitan bukan macam itu. Kita kalau mengajak orang pun, kalau kita mengajak orang tak nak ikut. Sekali dua kita ajak, kali ketiga, biar kau lah. Malah aku dah ajak kau ke masjid. Sebab apa? Sebab manusia dia ada sifat macam itu. Tetapi iblis, dia bukan ada sifat macam itu. Tak boleh cara A, dia boleh cara B sampailah Z. Kalau ada lepas huruf Z tu, lepas tu pula dia akan goda kita. Termasuklah di dalam was-was. Mula-mula sekali dia akan timbulkan kepada kita satu perasaan dalam ibadat, misalnya perasaan was-was. Dia kata, aku malas nak sembahyang lah. Pasal apa aku nak sembahyang? Aku ni macam bila buang air kecil tu rasa macam duk terkeluar je. Duk saja macam duk terkeluar je. Itu yang malas sembahyang tu. Nampak? Dia duk perasan bahawa air kecil dia sentiasa nak terkeluar. Padahal tak terkeluar pun. Akhirnya sampai satu keadaan, malaslah aku sembahyang. Ada pula yang kata, saya ni macam mana saya nak sembahyang? Pasal apa pula? Sebab saya tak khusyuk dalam sembahyang.
Dia ambil pula ayat Quran. Pandai pula dia cara ayat Quran. Dia kat setan kata kat dia. Menengok ayat Quran tu. Fawailul lil musallin. Binasalah bagi orang yang sembahyang. Nampak orang yang tak khusyuk. Dia faham yang tak khusyuk tu binasa. Padahal itu salah faham yang sangat jelas. Sangat jelas. Yang dikatakan sahun di situ sembahyang, yang main-main di situ ialah orang yang sembahyang. Main-main tu maksudnya apa? Sembahyang di hujung waktu. Nak sembahyang, tak sembahyang, sudah sembahyang dalam keadaan malas. Ini yang dikatakan orang yang binasa. Sembahyang dalam keadaan tak ikhlas. Bukan dia suruh kita tak sembahyang. Betul. Dengan alasan bahawa saya tak khusyuk. Macam mana saya nak sembahyang? Saya jawab, depan saya ni tuan-tuan, depan saya ni ada gelas. Dalam gelas ni ada air. Kalau saya dahaga, saya minum, maka hilanglah dahaga saya, insya-Allah. Soalan dia, kalau saya tak minum air, macam mana nak hilang dahaga? Betul. Kena minum, barulah hilang dahaga. Tetapi, kalau saya tak minum, taklah hilang. Ni air dah, tak apalah. Mana boleh macam itu? Begitulah. Dalam sembahyang, dia ada khusyuk. Kalau kau nak khusyuk, kau kena sembahyang. Barulah kau dapat khusyuk. Betul. Khusyuk bukan boleh duduk menung. Buat apa pakcik? Khusyuk. Itu bukan khusyuk. Itu bengong namanya, tuan-tuan. Jadi dia kena semayang. Dalam semayang tu baru ada perkataan khusyuk itu. Jadi syaitan ini akan menggoda kita dalam bab semayang ke, dalam bab apa benda ibadat ke, fiqh ke, atau tauhid ke. Dia akan goda kita. Dia akan menjadikan kita ragu-ragu dengan Tuhan. Kalau dalam bab tauhid dan kalau dalam bab fiqh, dia akan menyusahkan kita. Sampailah satu hari kita datangnya perasaan was-was. Saya jumpa orang yang duduk dalam tandas selepas dia buang air besar dia. Dalam 1 jam, 2 jam dia duduk. Hanya nak basuh tangan saja. Dia rasa tangan dia tak bersih. Dia pakai sabun tu macam tu. Batang jumpa saya minta tolong mak bapak dia, kata nak buat macam mana ustaz. Saya kata dekat dia, kalau boleh jangan ada pintu tandas dia. Kalau ada pintu pun tak apa, jangan ada selak. Sebab apa? Kalau makcik tak tolong dia, pakcik tak tolong dia, keluarkan dia daripada tandas. Dia akan selama-lama duduk dalam tandas. Sebab tu kalau kita tengok, tanya dia, dah habis ke belum? Dah. Tarik dia keluar. Orang yang ada penyakit was-was ni tuan-tuan, dia sendiri kena bantu diri dia. Dan kalau kita tengok dia tak boleh membantu diri dia, kita kena bantu dia. Kalau tidak, hidup dia akan sentiasa dalam keadaan kemurungan dan tidak mustahil. Orang yang penyakit was-was kesannya ialah mempengaruhi jiwa dia. Mungkin dia akan jadi gila dia ataupun tidak stabil pemikiran dia. Inilah kesan yang cukup ketara daripada penyakit was-was. Sebab itu dia bukan penyakit yang main-main, bukan tabiat yang boleh dipandang ringan. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Dan tadi ya kita sebut berkenaan dengan iblis dan syaitan tidak ada rasa putus asa untuk menggoda dalam keadaan nak memberikan syak dan was-was kepada manusia, khususnya dalam perkara-perkara ibadat. Dan tadi di hujung Datuk sebutkan kepada kita, mungkin bila mana tak ditangani dengan sehabis baik penyakit was-was ini, maka mungkin akan mempengaruhi kehidupan, khususnya mempengaruhi fikiran, boleh menyebabkan perkara yang tidak diingini bakal berlaku. Baik, kena hati-hati tu ya. Baik, okey, dan soalan seterusnya di Facebook juga dari sahabat kita Puan Siti Nurbayah. Baik, soalannya, Assalamualaikum Ustaz. Ada 2 soalan di situ. Yang pertama, adakah kepercayaan di dalam diri itu adalah punca kepada timbul rasa syak dan was-was kepada seseorang atau pada sesuatu keadaan? Dan bagaimanakah untuk membina kepercayaan yang utuh di dalam diri? Soalan yang kedua, adakah berdosa jika ada timbul rasa syak atau was-was terhadap seseorang? Contohnya apabila seseorang mengutip derma tetapi di dalam hati berasa ragu-ragu kerana takut ditipu. Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih kepada sahabat kita Puan Siti Nurbayah atas soalan yang ditanyakan. 2 soalan. Yang pertama tentang keyakinan, kepercayaan pada diri sendiri. Ya, sudah pasti keyakinan kepada diri sendiri itu datang daripada ilmu kita. Ya. Kenapa ada orang hari ini yang meragui konsep Islam? Malah ada yang meragui tentang kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada orang Islam sendiri yang meragui tentang hadis, yang meragui tentang Al-Quran dan sebagainya. Jawapan nombor 1 ialah keutuhan jati diri dia, keutuhan ilmu dia. Setakat mana ilmu dia? Yang kita lihat ada orang yang tidak percaya tentang kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebab dia terlalu yakin pula dengan ilmu dia pula. Pun masalah juga.
Dia kata, Ustaz, saya dalam ijazah dalam ini dan sekarang saya sambung belajar dalam master dalam bidang ini. Soalan saya sekarang buat master, Ustaz. Soalan saya, di manakah Rasulullah belajar? Maksud saya, takat mana ya kedudukan Rasulullah? Oh, itu soalan dia. Dia kata dia ijazah dah habis. Sekarang dia buat master. Soalan dia, di mana Rasulullah belajar? Di mana universiti Rasulullah ni? Dia tak jumpa ke ayat Quran, allamahu syadidul quwa, yang mengajar Rasulullah tu yang sangat kuat. Rasulullah ini bersifat dengan sifat yang wajib. Ya, kita dah sebut sidik, tabligh, fatanah, apa semua tu. Kita dah sebut dah bahawa Rasulullah itu adalah fatanah, yang cerdik. Itu sifat yang kena ada pada Rasulullah. Sifat yang kena ada pada Nabi. Kerana tak belajar tauhid ini, tak belajar asas-asas yang begitu penting, maka dia menganggap diri dia lebih pandai pada Nabi Muhammad. Sebab Nabi Muhammad ni dia kata tak pergi sekolah. Kalaulah Nabi Muhammad pergi sekolah, dia mesti ada cikgu dia. Kalau Nabi Muhammad masuk universiti, dia mesti ada lecturer dia. Maknanya lecturer lebih pandai pada Rasulullah. Sebab itulah Rasulullah ni tak payah pergi sekolah. Sebab yang mengajarnya Allah Ta'ala melalui perantara malaikat Jibril. Siapa yang lebih pandai, lebih alim, lebih bijaksana daripada Allah Ta'ala? Siapa yang lebih gagah perkasa daripada Jibril? Jadi di sini kadang-kadang bila kita tidak ada keutuhan ilmu macam itu, maka kita menganggap bahawa ilmu kita lebih utuh daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lebih bijak daripada Al-Quran. Benda ini Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih. Wa du'u syuhada'akum min dunillah. Allah Ta'ala cabar. Sebab ada orang yang petikai kan. Kita lihat fakta yang di dalam Al-Quran dengan nampak dia lengok-lengok kepala pula dah. Allah kata, kalau kamu ragu-ragu dengan Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi kamu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, datangkan kepada kami satu surah, bukan satu Quran, satu surah, satu ayat. Kalau kamu boleh challenge. Allah cabar. Kenapa Allah cabar demikian? Sebab ada orang yang macam itu. Yang mengatakan bahawa dia lebih alim daripada Rasulullah, dia lebih bijak daripada pahaman dia, ajaran dia lebih bijak daripada Al-Quranul Karim, dan apa yang dia buat itu dia rasa dia lebih tinggi kemuliaan dia. Ini dia penyakit yang perlu dibuang. Orang yang ada penyakit syak, orang yang ada penyakit waham ni tuan-tuan, sampai pada satu tahap dia mungkin boleh membawa kepada kufur. Sebab itu jangan main-main dengan perkataan syak ini, jangan main-main dengan perkataan ragu-ragu ini. Yakin, sebenar-benar yakin bahawa itulah ajaran yang sebenarnya. Inna dina indallahil Islam. Itulah yang Allah redai, ajaran kita, ajaran Islam. Yang keduanya kita lihat tadi soalan tentang ragu-ragu dengan manusia. Kan ni Ustaz Kazim pakai tengkolok tanjak ni boleh percaya ni kan. Ragu-ragu tambah pergi minta derma pula. Sebenarnya dalam bab ini kita kena ragu-ragu. Saya buat contohlah, saya ada sekolah saya. Tiap minggu ada orang telefon, Ustaz, betul ke pelajar sekolah Ustaz datang kutip derma? Makcik dari mana makcik? Makcik dari Perlis. Perlis tu. Ada yang telefon dari Kedah, ada yang telefon pada Johor, dia kata sekolah Ustaz Kazim minta derma. Padahal saya tak pernah minta derma daripada rumah ke rumah pun. Tak pernah pun hantar budak pun, tapi dia orang gunakan ni Ustaz Kazim sekarang sakit ni. Ini yang kita kena ragu-ragu ni. Dia kata Ustaz Kazim sedang sakit, jadi dia perlukan dana untuk buat rawatan dia. Ya ke? Biar betul. Ada pula tuan-tuan yang kita jumpa yang orang tua ni sakit, datang satu orang dia kata saya boleh mengubat. Kawan saya tu Ustaz Kazim. Jadi kalau makcik nak mengubat dengan Ustaz Kazim, bayar dekat mak saya 20,000. Maka saya akan jumpa Ustaz Kazim, ubatkan penyakit makcik. Makcik tu pula dengar nama Ustaz Kazim, ya Allah makcik minat benar, tanyalah Ustaz. Udah tuan-tuan, 20,000. Hilang duit makcik ni. Dalam bab ini, bukankah Allah dah jawab pada kita, fas'alu ahla zikr in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kamu kepada orang yang mengerti jika kamu tidak mengerti. Kalau kamu tidak mengetahui. Jangan kita tanya selepas kita buat.
Dia minta derma mak ustaz. Makcik bagilah 20,000. Inilah makcik nak tanya ni, ya ke? Udah 20,000 dah hilang. Makcik baru tanya pada saya. Tak dapat lah. Dan nolongnya tak dapat lah. Nolongnya upah. Tak dapat dah. Sebab itu sebelum nak bagi, tanya dia dulu. Mana dia resit? Mana dia pas pelawat awak? Mana dia pas yang menyatakan bahawa awak ni sekian? Mana dia surat kebenaran daripada polis? Mana dia ada surat kebenaran daripada Jabatan dan Majlis Agama Islam? Kita sekarang benda tu kena tanya dalam kehidupan kita. Sebab zaman sekarang ni orang macam-macam buat. Dia nak tukar kepala gas pun dia boleh tipu. Makcik, saya datang nak tukar kepala gas. Apa hal pula kepala gas aku? Sebab dalam tempoh beberapa tahun, kepala gas tu kena tukar. Kalau tak tukar dengan makcik, meletup nanti. Dengar meletup, dah. Dirompaknya pula makcik tu. Sebab kita benarkan sekarang. Kita kena cek. Siapa yang benarkan awak masuk ke sini? Siapa yang panggil awak datang ke sini? Kena berhati-hati. Sebab kita hari ini mudah sangat ditipu. Sebab apa? Sebab kita hari ini percaya bulat-bulat. Hanya dengan panggilan telefon saja. Ini Encik Muhammad ada saman tertunggak dekat mahkamah. Bila pula mahkamah saman kita pula? Kalau tak bayar dalam tempoh 4 jam, kami akan tangkap. Udah menggigil-gigil pakcik ni. Sebenarnya dalam bab ini kena siasat. Sebab itulah Allah Ta'ala sebut dalam Quran, dia suruh siasat. In ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu. Cuma yang keduanya, bila kita dah bagi pada dia, kita yakin sungguh dah bagi pada dia, tak payahlah syak lagi dah. Sampai ke tak sampai duit tu, takut tak sampai lah. Sampai tak sampai, dah bagi tu serah pada dah, pahala dah dapat dah. Sama ada dia nak gunakan duit tu untuk buat apa, kita itu urusan dia lah, melantak dia. Janji pahala dah sampai. Jangan makcik duk wah-wah pula, tak tahulah dah bagi dekat dia. Tak tahulah sampai ke tidak, tak tahulah. Banyak ke makcik bagi RM1, tak tahulah. Udahlah dia diamlah makcik, RM1 je pun. Yakinlah bahawa dia buat kerja pada kita. Bila kita yakin sungguh-sungguh bahawa dia adalah orang yang jujur. Wallahualam. Wallahualam. Dan alhamdulillah terjawab persoalan dua tadi. Yang pertama berkenaan dengan kepercayaan kepada diri sendiri dapat mempengaruhi, dapat menghilangkan syak dan was-was itu. Dan yang kedua tadi berkenaan dengan percaya kepada seseorang tentang apa yang dia lakukan, perlu ada pertanyaan dan juga was-was ataupun ragu-ragu di situ kerana mungkin melibatkan harta benda dan sebagainya. Tetapi patut dilihat juga mungkin perkara yang dia lakukan itu betul, tetapi bila mana kita ragu-ragu dan syak wasangka kepadanya, boleh menimbulkan juga satu dosa di dalam hati. Baik, dan soalan di WhatsApp, tanyalah Ustaz, dari sahabat kita juga ada pertanyaan di situ. Baik, Assalamualaikum Ustaz, katanya soalan saya, adakah boleh kita katakan bahawa syak dan was-was ini sebenarnya ada sisi baiknya, yakni demi memastikan kesempurnaan perbuatan ataupun ibadat? Mohon Ustaz kongsikan kupasan selanjutnya bagaimana kita untuk kenali di mana kesesuaian dan tahap yang boleh diterima. Terima kasih kepada sahabat yang bertanyakan soalan. Jadi katanya mungkin syak dan was-was ada sisi baik, dia kata. Bila sebut was-was tu, tak ada lah sisi baik. Tak ada sisi baik. Allah sebut dah min syarril waswasil khannas. Was-was. Yang kita nak nak sisi baik itu ialah tabayyun. Siasat. Gitu dia. Was-was ni dia tak siasat. Was-was ni dia sentiasa duk bermain di dalam hati dia. Dia was-was, ambil wudu, ambil dah basuh tangan semua. Aku ni kepala tadi basuh ke tidak? Nampak? Itu bukan baik dah tu. Patah balik. Ambil lagi wudu, patah balik. Kenapa ni? Ya Allah, kaki lupa basuh. Maknanya itu bukannya baik. Itu menyusahkan kita. Dan menyusahkan pihak masjid. Jenuh bayar bil air bulan itu. Kejap ambil. Baju dia pun basah. Bukan setakat dia tu basah. Orang sembahyang sebelah dia pun tak khusyuk. Bila nak angkat takbir, orang tu tengok baju basah lenjut. Allahu Akbar. Hujan ke? Dia bukan je sembahyang, dia tengok di luar. Hujan ke? Bukan setakat dia yang was-was. Orang sebelah dia pun was-was. Sebab itu, was-was ini potong. Dah ambil wuduk, dah basuh, jalan terus. Angkat takbir. Allahu Akbar. Jalan terus.
Ini tidak Allah saja aku Allah sahaja tak masuk pula dah. Allah saja aku pula terlepas. Kalau begitu sampai ke subuh tak sembahyang isyak nanti kan. Yang ini was-was ni kena potong. Was-was ni kena yakin aku dah buat semua dah. Untuk perasaan tadi ni yang kata ada kebaikan tu nama dia tabayun. Ada banyak kebaikan dia. Contohnya orang kata, "Hei, jangan makan, jangan minum guna gelas ni, guna cawan ni." Pasal apa? Dia kata cawan ni ada campur dengan tulang binatang. Ya ke? Akhirnya bengkerap kedai yang buat tu. Padahal tak ada tulang binatang pun dalam cawan dia. Maka kena siasat. Pergilah pada jabatan yang tertentu, minta betul ke gelas ni dibuat daripada tulang haiwan. Kan? Masalah kita sekarang ni tak siasat. Kerja kita ialah menularkan. Kita sekarang ada JAKIM. Kita sekarang ada pihak yang berautoriti. Nak tengok benda ni halal atau tidak halal, boleh siasat kepada pihak yang berautoriti sekarang. Satu. Kadang-kadang saya nak melariskan perniagaan, saya katalah yang saya punya bagus. Yang Da'i Azrin tak bagus. Akhirnya saya mempengaruhi orang lain, saya yang bagus, Da'i Azrin tak bagus. Bukankah itu ada niat yang lain? Jadi sebab itu siasat, nama dia tabayyun. Wallahu a'lam. Allahualam. Dan syak dan waswas itu tidak ada sisi baiknya, tetapi yang ada sisi baik itu disebut sebagai tabayyun. Siasat baik buruk, sahih ataupun tidak. Jadi sidang penonton Keluarga Besar Tanyalah Ustaz, kita nak berehat seketika, jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini. Alhamdulillah bertemu kembali bersama dengan kita untuk sama-sama kita mendengar kupasan-kupasan dan perbincangan-perbincangan berkenaan dengan topik fiqh syak dan was-was. Saya kira dari awal sehingga ke selepas waktu rehat ini banyak yang telah Datuk kongsikan kepada kita untuk tips dan juga bagaimana keadaan mereka yang dalam keadaan syak dan was-was. Kita nak ambil soalan seterusnya dari sahabat kita di talian. Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siapa di sana? Saya Siti Rohani masih daripada Banting. Wan Siti Rohani dari Banting. Ya, apa soalannya, Puan? Soalnya begini, ni sebab tajuknya was-was kan dari sangka. Ni saya nak tanya wuduk sebab selalu orang wuduk ni lambat kerana was-wasnya. Macam ni, kita dah wuduk, dah basuh semua lah, dah sempurna wuduk tu, tapi kita was-was. Ya. Kita was-was apa dah basuh kepala ke belum tadi? Ataupun kita dah basuh telinga ke belum? Kita dah niat ke belum? Padahal kita dah buat semua tu. Kita wuduk sekali lagi. Jadi masih was-was tapi kita lupakan was-was tu, kita buang was-was tu dan kita terus solat. Adakah wuduk kita tu sah? Dan soalan kedua, kalau kita solat, kita solat 4 rakaat lah macam zuhur ke asar ke. Kita dah baca atahiyat awal. Tapi bila kita ingat, pada baca ke belum atahiyat awal ni? Jadi kita nanti niatnya nak solat sujud sahwi lah. Tetapi tak sujud sahwi, lupa juga. Katanya ada sujud sahwi selepas salam. Dan tu saya nak tahu sujud sahwi selepas salam. Adakah kita sambung salam lagi nanti? Itu aja soalan saya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Puan Rohani dari Banting. 5 kali si jantan berkokok tadi ya. Saya dengar. Ada si jantan berkokok pagi tadi ya. Ayam ya pagi-pagi ya. Dia pun dah masuk Tanyalah Ustaz tu. Ayam tu. Kan, tu suasana kampung seronok ya bila dengar ya. Baik, okey, tadi ada 2 soalannya. Yang pertama berkenaan dengan wuduk dan yang kedua tadi berkenaan dengan tertinggal tahiyat awal dan bila mana nak sujud sahwi tetapi terlepas ikut sujud sahwi. Dah selesai salam, adakah boleh dilakukan selepas salam katanya? Jadi silakan Datuk. Terima kasih pada kak kita dari Banting yang bersama dengan kita pada pagi ini. Disebutkan kepada kita la tasalu an asya. Jangan kamu banyak soal. Bila banyak soal jadilah was-was. Benda ini berlaku kepada Sayyidina Umar dan sebagainya bila melalui sebuah kawasan ada terjatuh air daripada sutuh, air rumah 2 tingkat kan, daripada tingkat atas nama dia sutuh, air tu jatuh. Kemudian nak pergi tanya kepada makcik tu, air apa yang jatuh tu? Air limbah ke, air ikan ke, air siang ikan ke? Dilarang, tak payah tanya, jalan je lah.
Bila kita naik rumah tanya ni, nak tanya sikit. Tadi saya lalu ke bawah, air tu jatuh timpa saya. Air apa tu makcik? Jangan tanya. Kalau begitu banyak soalan nanti. Tengok tak ada apa, air biasa ni. Jalan terus. Tak jadi apa. Sebab itu disebutkan kepada kita, la tas'alu an asya. Kalau benda tu tak perlu disoal, tak perlu diragu-ragukan, jalan je. Serupalah soalan tadi. Aku dah ambil wuduk semua dah basuh semua dah, tapi timbul persoalan, kepala dah basuh ke belum? Tadi juga akak cakap, dah basuh semua dah. Makna dah basuh lah. Yakinlah benda itu. Kalau akak ikut perasaan, akak akan jadi menyusahkan diri akak. Betul. Sampai ayam berkokok baru nak sembahyang subuh. Akan payah tu kau. Sebab itu akak, bila dah akak yakin dah basuh kaki apa semua, pergi ambil pergi sembahyang. Tak payah nak fikir dah. Nanti sampai dalam sembahyang pun tak khusyuk. Rasa tak basuh, tapi basuh dah. Tengah sembahyang tu, lalah dia pegang rambut dia. Basuh, dia basuh. Tapi yang basuh ni mungkin aku garu tadi. Lama-lama orang ni habis tuan-tuan. Setan bertepuk tangan. Ya, kata setan. Aku dah menggoda kau sekarang dah tertipu. Sebab itu akak-akak, abang-abang, jalan terus. Tak payah lagi. Cuma kalau kita ragu-ragu di dalam solat kita, ya, kita was dalam sembahyang kita ini, kadang-kadang sampai dia kacau kita sembahyang, dia menghilangkan khusyuk kita. Yang ni pernah ditanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, syaitan yang bernama Zindib ini tuan-tuan, yang kerja dia ialah mengganggu orang-orang yang sembahyang. Maka akak-akak ni bacalah ludah belah kiri sikit saja sebagai buat isyarat, ya, supaya menghilangkan gangguan ini. Ya, bacalah dalam hati ni, auzubillahi minasyaitonirrajim ke apa, insya-Allah hilang gangguan tu. Sebab dia akan mari sungguh-sungguh. Dia bukan setakat was-was ni, dia mengganggu kita di dalam bab rakaat, bacaan dan sebagainya. Sampaikan waktu kita nak sembahyang, waktu itulah dia datang gatal. Kadang-kadang gatal di perut betih. Betih belah kiri tu gatal. Tuan-tuan pernah tengok tak orang sembahyang, dia berdiri dua kaki. Bila dia gatal belah kiri kaki dia, kaki kanan tolong garu. Sambil semayang boleh garu tu. Oh, hebat kaki dia. Tuan-tuan, masa itulah datangnya gatal. Masa itulah. Yang herannya, masa habis semayang, tak datang pula menguap. Masa semayang, cuba dah bagi salam. Haram menguap. Sebab apa? Inilah dia nama dia, syaitan. Sebab itu lawan benda-benda ni. Akak jangan ikut kak, oi. Yang keduanya tentang soalan apa tadi? Tahiyat awal. Tertinggal. Jadi tahiyat awal tu dia bukannya rukun. Dia sunat yang kena buat lah kan. Tapi kalau kita tak buat, kita terlupa. Terlupa ni sifat manusia. Jadi nanti kita buatlah sujud sahwi. Sujud sahwi pun terlupa juga Ustaz. Sah semayang tu kau. Nak buat macam mana terlupa? Sah semayang, cuma kuranglah pahalanya sebab tak buat yang sunat. Betul. Habis tu nak buat dak dah bagi sujud sahwi lepas salam Ustaz. Kita dah habis salam tu, dah habis semayang dah lah. Bila bagi salam belah kanan, belah salam belah kiri, hak salam belah kanan tu kira dah habis semayang dah. Bila dah habis semayang lah. Jadi semayang itu adalah beberapa perkataan, beberapa perbuatan yang dimulai daripada takbiratul ihram dan disudahi dengan memberi salam. Jadi bila dah memberi salam, dah habis semayang dah, akak nak sujud sahwi apa lagi? Cuma kalau ada orang kata boleh sujud tu pulanglah, tapi semayangnya tetap sah sebab benda itu adalah sunat. Lainlah kalau rukun, dia tidak akan sah semayang kalau tak dikerjakannya. Wallahu a'lam. Baik, dah ambillah satu nota penting di situ berkenaan dengan bagaimana untuk menghilangkan was-was sebentar tadi, khususnya dalam apa persoalan yang ditanyakan berkenaan dengan wuduk tadi. Jadi bila mana dah yakin, maka putuskan terus, maka masuklah dalam solat kita dalam keadaan penuh keyakinan. Hilangkan was-was, datangkan keyakinan. Dan soalan yang kedua tadi berkenaan dengan bagaimana tahiyat awal sebentar tadi. Dan kata Al-Fadil Datuk, maka sah solatnya. Jadi jangan ragu-ragu lagi, dah dapat jawapannya di situ. Baik, dan soalan seterusnya juga di Facebook. Tanyalah Ustaz dari sahabat kita Puan Masrifah No. Baik, soalan Assalamualaikum Ustaz. Dua soalan di situ. Yang pertama, adakah kesan was-was boleh menghilangkan fokus dan khusyuk seseorang pada ibadat yang akhirnya seseorang itu akan bosan, rasa malas dan jemu dengan ibadat yang ia lakukan? Dan soalan yang kedua, apakah sebab utama syak dan was-was ini berlaku? Adakah antaranya sebab tidak memahami ilmu fiqh?
dan mengikuti dan memahami apa yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih kepada sahabat kita soalan yang ditanyakan berkenaan dengan katanya tadi menghilangkan fokus dan mungkin boleh menyebabkan rasa jemu dalam beribadatkan was-was. Betul. Terima kasih Puan Masrifah. Terima kasih Puan Dai. Tuan-tuan, memang tadi saya sebut dah. Bila sebut was-was, dia bukan setakat boleh menimbulkan kecelaruan di dalam berfikir, malah menimbulkan banyak masalah. Ya, kalau kita lihat di dalam Al-Quran suratul A'raf misalnya, Allah menyebutkan tentang bagaimana was-was syaitan itu menggoda Nabi Adam alaihissalam dan Hawa. Fa waswasalahuma syaitan, ya, telah diwaswaskan mereka berdua itu, yakni Hawa dan Nabi Adam, dengan syaitan yang mewaswaskan mereka. Akibatnya apa? Mereka memakan buah yang dilarang. Akibatnya apa? Qulna bitu minha jami'a, keluar daripada syurga dia. Jadi menunjukkan bahawa dia bukan setakat menghilangkan fokus dalam ibadat, dalam khusyuk. Saya kata dah tadi, penyakit was-was, penyakit tidak yakin bukan setakat dalam fiqh, dia juga datang di dalam ibadat. Bila datang dalam tauhid, di dalam akidah, bila kita tak yakin dengan akidah, dia boleh membawa kepada kufur. Saya pernah jumpa dengan seorang lelaki, dia kata, kita ialah ustaz, kita kena ikut Tuhan, tapi ialah Tuhan tu belum tentu ada, ustaz. Dia boleh cakap Tuhan tu belum tentu ada. Bayangkan tuan-tuan, saya kata yakin Allah tu ada, saya cakap. Allah tu ada, kena yakin. Dia senyum kat saya tu. Senyum sengih. Sengih ke tepi. Macam tu tau. Kena tampar sikit baru center balik senyum tu. Lah, dia boleh cakap Tuhan tu belum tentu ada, kata dia. Kalau Tuhan tu belum tentu ada, macam mana awak tu ada? Awak tu dah ada, maknanya Tuhan tu ada lah. Takkan awak jadi sendiri-sendiri. Saya terjadi daripada persenyawaan benih laki-laki kromosom dengan X dengan kromosom Y bertembung, jadilah saya. Soalannya, siapa yang jadikan kromosom X, kromosom Y tu? Siapa yang jadikan gen untuk awak? Siapa yang jadikan air benih untuk awak? Daripada air awak boleh bercakap, daripada air ada hati, ada jantung, ada buah pinggang, ada mata. Mesti ada yang membuatnya. Itulah Allah. Dia takkan boleh berlaku dengan sendirinya. Engkau ambil air benih lelaki, engkau campur dengan benih perempuan, buatlah tabung uji. Jadi dia. Engkau tunggu 10 tahun pun tak jadi apa air tu. Allah yang menjadikan. Tuan-tuan, bila dia tak yakin dengan Allah, bukan setakat dia ganggu dengan semayang, malah dia akan tidak semayang. Sebab dia rasa susah untuk semayang, dia kata tak payah pakai niat sudahlah. Jadi ini. Yang kedua, dia bukan setakat mengganggu fokus kita yang was-was, dia mengganggu fokus orang lain. Mungkin mak bapak dia akan jadi susah bila ada anak yang jadi was-was. Mungkin isteri akan menderita hidup dia hanya kerana suami dia mengidap penyakit was-was. Jadi orang yang membiarkan diri dia terlibat di dalam was-was, bukan setakat dia menyusahkan diri dia, dia menyusahkan orang di sekeliling dia. Kalau kita tengok ada yang berlaku angkat takbiratul ihram di masjid, dia angkat takbir tu sampai orang lain terkejut. Allahu Akbar. Kuat pada Tok Imam. Kuat pada Tok Imam. Tok Imam kata, imam kedua ke? Imam pula batal sembahyang, tuan-tuan. Kita tengok belakang dia, tuan-tuan. Yang ini bukan dia saja yang hilang fokus, dengan jemaah-jemaah lain pun hilang fokus sekali. Yang kedua, punca kenapa yang timbul was-was ini, sudah pastinya tidak ada ilmu. Ya, betul. Dia tidak ada ilmu. Tadi saya sebut tentang ambil wuduk. Mak akak daripada Banting tadi, kadang dia kata, ustaz, kalau kita rasa-rasa macam kepala tak basuh lagi, ustaz. Bukankah telah diajar kepada kita bahawa bila engkau meyakini sesuatu, selesailah masalah. Jangan memberat-beratkan. Belajar. Yang kedua, kenapa jadi macam itu? Sebab kita layan. Kita layan was-was. Bila kita layan was-was, dia akan jadi sungguh. Ya, ada orang yang basuh pinggan tu berkali-kali. Dah basuh dengan sabun, tengok pula letak balik. Sat lagi bila dia nak pakai, dia basuh balik pinggan tu. Tangan ni sampai hancur ni bekas sabun pencuci pinggan ni. Habis tuan-tuan ni dia basuh. Itu nama dia orang yang menyusahkan diri dia. Kenapa yang jadi macam tu? Sebab dia sendiri nak menyusahkan diri dia. Bila pinggan tu dah tak ada apa kotoran, pakailah.
Akhirnya dia akan menyusahkan hidup dia. Yang ketiga, kenapa orang timbul penyakit was-was di dalam hati dia? Sebab dia merasakan bahawa sesuatu benda itu belum sempurna. Dia nak mencari kesempurnaan. Padahal, tuan-tuan, kesempurnaan itu dalam agama kita ialah bila mematuhi syarat, bila mematuhi rukun, telah selesailah kesempurnaan dia. Macam kita tadilah angkat takbiratul ihram. Engkau nak saja semayang niat kerana apa? Kemudian kau nak semayang apa? Dan kau semayang kerana Allah. Sudahlah. Sahaja aku semayang maghrib kerana Allah Ta'ala. Sahlah. Tapi kalau kita nak kesempurnaan lagi, sahaja aku semayang maghrib 3 rakaat tunai kerana Allah Ta'ala. Sah juga. Tetapi kadang-kadang orang tak faham yang mana yang rukun. Sahaja aku sembahyang fardu, dia Allah terlupa fardu pula. Sahaja aku sembahyang maghrib, terlupa fardu pula. Oh, lama-lama habis waktu. Sebab itu tuan-tuan, kita mencari kesempurnaan, tapi biarlah kesempurnaan itu yang telah ditetapkan syarat-syaratnya oleh agama kita. Itu dah sempurna dah. Jangan ditokok-tokok tambah lagi, akhirnya tak jadi sempurna, dia jadi was-was. Baik, dan sebenarnya bila mana seseorang itu menganggap semua benda yang belum sempurna dan dia mencari kesempurnaan tersebut tetapi tak dapat, mungkin itulah salah satu sebab yang menjadikan dia orang yang was-was tak putus-putus, sehingga ke hari ini perbincangan kita nak menyelesaikan masalah was-was yang dihadapi. Baik sidang penonton, kita berehat seketika, jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Perlu ditangani, dan jika dibiarkan dan tak diendahkan mungkin dapat memberikan kecacatan pada ibadat yang kita lakukan, dan bila dibiarkan mungkin boleh menjadikan satu ia bersarang pada hati kerana syak dan was-was ini jika tidak ditangani dan diberkas. Jika tidak ditangani dengan sebaiknya maka akan menyebabkan ibadat kita jadi tidak berapa sempurna. Kerana mungkin bila kita dah lakukan sesuatu kita rasa belum, bila mana sudah sempurna kita rasa belum sempurna. Semuanya itu adalah bisikan daripada iblis dan syaitan yang nak mengganggu kita supaya ibadat tidak sempurna dan kadang-kadang boleh menyebabkan ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, dan kita ada pemanggil di talian, sahabat kita. Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Tuan. Ustaz dan semua warga kerja TV3, TV9, semoga di dalam rahmat Allah SWT. Amin. Terima kasih, Tuan. Okey, soalan saya pagi ini, Ustaz. Baik. Tuan Ismail ke? Okey, adakah situasi syak dan wasangka ini bergantungnya kepada keteguhan dan kekuatan iman seseorang? Itu soalan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Tuan Ismail. Soalan bertanyakan berkenaan dengan adakah syak dan wasangka ini juga ada hubung kaitnya dengan keteguhan iman katanya. Jadi mungkin ada hubung kait di situ. Kita silakan kepada Al-Fadhil Datuk untuk pencerahannya. Sudah pastinya. Ya, tentang was-was syak ni berkaitan dengan keteguhan iman. Keteguhan iman. Kalau orang yang mempunyai keteguhan iman yang kuat, dia pegang yang iman tu. Dia akan pegang apa kata Allah, dia akan pegang apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Dia akan pegang betul-betul dengan tali Allah. Dia tak akan sebut lagi-lagi benda-benda yang meragu-ragukan dia. Betul. Ya, sebab kita hari ini pertembungan was-was syak ini, pertembungan kita bukan setakat pertembungan melibatkan semayang kita ni 3 ke 4 rakaat, bukan setakat itu. Pertembungan yang melibatkan Al-Quran dengan yang sekeliling dia. Al-Quran itu adalah fakta. Zalikal kitabu la raiba fi. Tidak ada keraguan dalam dia. Ini adalah kitabun munir, kitab yang nyata, yang jelas. Maknanya dia bukan teori. Tetapi hari ini kita diwaswaskan dengan teori-teori yang manusia reka. Yang manusia sendiri pun tak tahu setakat mana. Tiba-tiba dia membuatkan sesuatu
yang boleh mencabar ataupun boleh menafikan kebenaran Al-Quran ataupun bercanggah dengan fakta Al-Quran. Contohnya paling mudahnya ialah manusia. Bila Allah Ta'ala sebut bahawa manusia itu dijadikan daripada apa? Khalaqahu min turab. Dijadikan Adam itu daripada tanah. Kemudian Allah sebutkan lagi kejadian kita menjadi pada air. Dan kita adalah makhluk yang terbaik. Itu fakta. Manusia adalah manusia. Tetapi dia datang teori. Maka teori kata manusia ni berasal daripada proses evolusi. Dulu mungkin dia berasal daripada beruk. Dan sekarang dia jadi manusia. Kalau kita boleh beruk daripada anak beruk sampai ke mati, beruk tu tetap beruk. Bila masa kau nak jadi orang, tak ada pula dia jadi orang. Jadi ini yang kadang-kadang yang kita belajar, yang kita diajar. Dan kita baca Quran, Allah kata manusia dijadikan sebagai manusia, bapaknya Tok ni lah Tok Adam kita. Tak pula disebut nenek moyang kita ialah Tok Beruk kita, tak ada. Tok Adam, orang tua-tua sebut Tok Adam kan. Tapi perbezaan itu berlangsung dengan teori. Adakah kita hanya perlu bergantung kepada teori sedangkan kita telah ada satu fakta yang jelas? Maka di sini timbullah keraguan. Pertembungan was-was keraguan tu bukan setakat di dalam ambil wuduk tadi, bukan setakat dalam bab istinja dan taharah. Dia lebih besar, dia bertembung di dalam bidang teori. Kita sekarang hanya jumpa dengan teori saja. Itu pun kita dah percaya bulat-bulat. Sedangkan Al-Quran itu adalah fakta. Sebab itu saya katakan tadi, kalau kita beriman kepada rukun iman, percaya kepada kitab, maka pada masa itu keutuhan iman kita akan menyelamatkan kita daripada ragu-ragu dengan agama kita. Begitulah juga dengan amalan-amalan kita. Kalau kita misalnya taharah kita, beristinja, bersuci, kalau kita mempunyai keteguhan iman yang kuat, ya, kita akan meyakini bahawa dah bersih. Islam aja macam ni cara basuh dia. Islam aja macam ni cukup. Sudah. Hilang rasa dia, hilang bau dia, hilang warna dia. Bersih lah. Kadang-kadang sampai nak siasat betul-betul. Ada lagi tu, pergi ambil pula ultraviolet pula, pergi tengok pula. Oh, itu dah melampau-lampau. Bila kita dah melampau-lampau di dalam sesuatu perkara, dia akan menyusahkan kita. Sebab itulah kita ni kena menjadi ummatan wasata, umat yang bersederhana di dalam apa keadaan, itulah yang terbaik sekali. Jangan melampau-lampau. Betul. Keutuhan iman itu adalah kunci untuk kita melihat tentang bagaimana untuk menangani was-was dan juga syak itu. Dan bila mana sebut tentang keutuhan iman dan juga beriman ini, jadi kita ada hubung kaitnya dengan soalan yang seterusnya yang kita bawakan kepada anda, dan soalannya ada di sini. Baik, saya bacakan. Berkenaan dengan katanya, adakah beriman kepada Rasul, beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ia menerima tanpa was-was, bukan hanya sekadar menerima itu, Datuk, bukan hanya sekadar menerima dari sudut fiqh sahaja, tetapi juga pada tata cara kehidupan, khususnya bagaimana seorang yang bergelar sebagai orang yang di bawah pemerintahan dan juga berkhidmat pada seorang negara, kehidupan di dalam sesebuah negara, itu yang patut kita perhatikan. Jadi bagaimana tu? Ya, memang Rasulullah itu diajarkan, diutuskan kepada kita untuk mengajar kita, membimbing kita, membawa kita pada jalan yang lurus. Dan dia diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Taala pesan kepada kita, wajibkan kepada kita, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya. Ikutlah kamu satu jalan yang telah didatangkan kepada kamu daripada Tuhan kamu, min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya. Jangan kamu ikut yang lain sebagai kepimpinan kamu. Maknanya Rasulullah datang kepada kita, dia manusia macam kita, sesuai dengan kehidupan kita, maka itulah jalan dia. Sebab ada orang yang mempertikaikan Nabi Muhammad tu manusia. Jumpa Nabi Muhammad kat pasar zaman dulu lah. Jumpa Nabi kat market, bahasa kita market lah. Nabi Muhammad makan, minum, Nabi Muhammad jatuh, Nabi Muhammad luka. Dia kata Nabi apa ni pergi market? Nabi apa yang pergi pasar? Dia faham Nabi ni kena ada malaikat. Kalaulah malaikat jadi Nabi, di mana contoh yang kita nak ambil pada malaikat tadi? Dia tak makan macam kita. Betul. Pergi tanya kat malaikat, malaikat, buah kedondong ni boleh makan tak? Mana aku tahu, aku tak makan. Kalau kita nak ambil contoh daripada malaikat sebagai Nabi, macam mana nak ambil contoh dia tak kahwin? Malaikat bukan ada jantan betina, bukan ada lelaki perempuan. Di mana contoh dia?
Kalau kita nak ambil contoh daripada malaikat sebagai, oi malaikat, kalau dia marah pada kita, dia minta izin pada Allah, dia turun bala, ranap kita semua. Nabi macam itu, dia rahmatan lil alamin. Sebab itu bila keyakinan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada, maka bila kita ikut kepimpinan Rasulullah ada pesan kepada kita supaya mentaati pemerintah misalnya. Bukan setakat Nabi ajar di dalam kehidupan kita cara nak semayang. Nabi juga mengajar kepada kita cara bernegara, cara bermasyarakat. Nabi ajar. Jangan kita ingat bahawa Nabi ni hanya mengajar cara bab mandi wajib, cara bab wuduk, istinja, sembelih ayam je. Nabi mengajar bagaimana nak memerintah dan bagaimana nak diperintah, ketaatan dan sebagainya. Maka bila kita sendiri tidak mengambil bagaimana Rasulullah mengajar, mendidik kita di dalam sudut pemerintahan, maka akan timbullah banyak masalah yang akan datang. Banyak keraguan, banyak was-was akan berlaku. Sebab itu untuk menghilangkan was-was di dalam sudut bernegara ini, sudah pastilah kita mengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebab dia adalah contoh teladan yang terbaik sekali. Betul. Dan bila mana kita memandang hanya sekadar mengikuti dari sudut fiqh sahaja, tetapi ada perkara-perkara lain berkenaan dengan kehidupan, tata cara kehidupan, khususnya kehidupan bernegara yang kita sebutkan sebentar tadi, itu juga patut kita ikuti kerana seluruh kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu segala serba-serbi benda kita boleh ikut sebagai contoh yang terbaik dalam kehidupan kita. Baik, dan soalan seterusnya di Facebook Tanyalah Ustaz dari sahabat kita Tuan Sairul Nizam. Soalannya, Assalamualaikum Ustaz, apakah benar perasaan syak wasangka serta was-was itu akan menjadi salah satu pendorong untuk seseorang itu menyebarkan fitnah Ustaz? Mohon pencerahan. Assalamualaikum dari Taiping, Perak. Oh, Batu Kurau. Taiping. Hujan kan? Taiping. Oh, tak tahu dia tak ada tulis situ hujan. Oh, hujan. Tadi datang tak hujan Oh, tadi dari Ipoh. Dari Ipoh. Dia kata mendorong kepada fitnah, Datuk. Bagaimana? Ya, jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah tu kita nama zon, sangkaan. Banyak orang yang bila sangka, dia akan timbul macam-macam. Ya, kita tengok satu orang beli kereta baru. Bila kita tengok beli kereta baru, kita dah sangka. Bukan syak lagi dah, sangka. Cuma orang Melayu kita ni faham bahawa syak ni, syak lah. Dia tu gamak-gamak kan. Jadi kita sebut sebagai zon. Sebagai satu bentuk sangkaan. Sangkaan bahawa dia ni beli kereta baru ni tak metikam nombor ekor ni. Kalau nak kira gaji dia berapa sen sangat. Kalau nak kira pada dia bisnes sekarang ni PKP mas bila berniaga dia ni, maka timbullah perkataan benda itu. Sebab itu perkataan buruk sangka tadi hendaklah ditukar dengan perkataan baik sangka. Abang, mak depan rumah tu beli kereta baru abang. Oh, alhamdulillah, murah rezeki dia. Tu yang saya tanya tu, mana dia dapat duit? Dia tu bapak dia tu orang kaya. Bapak dia tu orang kaya bakar. Ni cerita keluarga 69. Orang kaya bakar nama dia. Apa masalah je? Jadi kalau kita potong cakap itu, insya-Allah selesai masalah. Tak akan timbul fitnah. Betul. Tak akan kita akan sebar-sebarkan fitnah. Masalah kita sekarang, bila kita sangka pada orang benda yang buruk, kita mula cari. Patutlah. Tapi bulan lepas bang, saya nampak dia macam dia lalu depan kedai nombor ekor tau. Mungkin dia tikam nombor ekor. Kena tu yang beli tu. Dia akan mula mencari. Mana dia dapat duit beli kereta, dia mula fikir. Bulan lepas, 2 bulan lepas dia lalu. Padahal dia lalu depan kedai nombor ekor. Jadi tak masuk pun. Kadang-kadang dia timbul pula lagi. Tapi abang hari tu saya nampak, dia beratur dalam kedai nombor tu, dia tikam nombor lah abang. Belum tentu dia tikam. Dia orang kampung tak tahu daripada mana datang. Dia ingatkan kedai nombor tu, dia buat pos. Dia beratur sekali. Kan orang Melayu kita ni pantang tengok orang beratur. Apa orang beratur, dia beratur sekali. Ingatkan dia buat pos. Rupa-rupanya kedai nombor tu silap. Tetapi kita tak tanya dekat dia. Kita terus buat andaian. Tikam nombor tu. Apa salahnya waktu dia tengah beratur tu, Pak Cik, pejabat pos sebelah.
Kan? Oh ya ke Pak Cik silap? Pak Cik ingatkan ini berjawab apa? Kata dia. Ini tidak. Kita suka tengok. Kita tengok. Kalau boleh ambil gambar tu kita sebarkan. Tanpa kita tengok. Tanpa kita tanya apa sebenar cerita dia. Ini penyakit yang suka pada kita ni. Apa pun tak tahu. Yang penting aku tengok dulu. Gambar dulu. Apa ini. Tu cantik punya. Lepas tu viral. Lepas tu baru buat. Saya dengan besar hati memohon maaf. Pandai pula minta maaf. Inilah penyakit kita tuan-tuan. Buat dulu. Lepas tu baru minta maaf bila dah ada masalah. Jadi jangan timbulkan masalah. Benda yang tak ada kaitan dengan kita, tak payahlah kita sebar-sebarkan. Tak payah ambil tahulah tuan-tuan. Kalau tak merosakkan agama kita. Wallahualam. Betul. Zon itu kena jaga. Pastikan sangkaan buruk itu diubah, ditukar untuk menjadi sangka-sangka yang baik. Kerana sangka buruk ini tidak membawa apa-apa kemanfaatan, bermanfaat kepada diri kita. Dan sudah pastinya bila mana sangka buruk itu datang banyak dalam kehidupan menyebabkan orang itu akan jadi tidak tenang dan banyak berfikir tentang bagaimana untuk mencari lagi tentang keburukan yang ada pada orang lain. Dan sidang penonton, pada hari ini kita pada Hari Malaysia 16 September, kita dengan Malaysia Prihatin dan berkenaan dengan mungkin kita nak bawa sedikit tentang syak dan was-was sebagai seorang warga negara. Mungkin ada yang tidak mahu ataupun rasa syak dan was-was terhadap SOP ataupun perintah kawalan yang dikeluarkan, jadi ragu-ragu dan tak nak mengikuti dengan sehabis baik. Mungkin Datuk ada sedikit pendapat berkenaan dengan itu. Silakan. Ya, saya senang ya. Kita ni cakap kasar ya. Kalau orang tak pun nak percaya dengan SOP lah, tak percaya ni, ambil dia letak sebelah orang kena corona tu. Selesai masalah. Nak bagi dia hilang was-was? Tak percaya, tak nak ikut, ambil dia letak pada orang pakai sebelah. Pakai apa? Gelang pink. Udahlah. Sebenarnya dia pun percaya dia. Tetapi perangai orang kita ni, dia suka berbeza daripada jumlah kebanyakan. Kalau ramai orang percaya ni perangai dia, dia akan suka berbeza. Ini perangai setengah-setengah. Sesuatu perbezaan daripada orang lain tu, di luar kebiasaan orang lain, maka dia akan bangga. Dia akan canang khabar ini, dia bangga. Sebab dia nak tumpuan. Jadi kalau dia nak tumpuan, saya nasihatkan pada dia, letak je lah pada orang yang kena corona, COVID macam di Indonesia tu tuan-tuan. Degil, tak nak ikut SOP. Itu yang diambil orang-orang yang ditangkap melanggar SOP ni tuan-tuan. Diletaknya, dikubur orang yang mati pasal COVID. Renung betul Nesan tu. Dekat sejam duk renung tuan-tuan. Nampak? Ini bentuk. Kadang-kadang kita nak menghukum ke, nak mengajak orang, kadang-kadang orang tak nak ikut. Sebab tu kita kena buat benda yang pelik-pelik. Kan dulu orang tak puasa. Tak puasa, duduk makan ngak-ngak kena tangkap. Apa dia buat? Duduk dalam van jenazah. Kebetulan ada mayat pula dalam tu. Bandang tingkap saja. Kadang-kadang dia kena buat benda macam itu. Itu kalau bahasa kasar kita lah kan. Bahasa kasar. Tak je dengan orang sebelah ada COVID gelang ni, lari dia. Maknanya dia juga percaya. Betul. Jauh di sudut hati, dia juga percaya juga. Ada juga ruang-ruang dalam hati dia percaya. Jadi kita sekarang ni, kita tak tahu. Kita berhadapan dengan satu tentera penyakit yang kita tak nampak. Kalau kita nampak nyamuk, kita boleh spray dengan ubat nyamuk. Nyamuk, spray dia. Dengan muka suami kita pun kita spray sebab nyamuk di sini kan. Tapi kita sekarang berhadapan dengan virus yang kita tak nampak. Satu masalah. Masalah kedua kita ialah kita tak tahu benda ubat apa. Duk tergagau-gagau ubat apa. Kalau kita ada penyakit lain, kita boleh masuk hospital, boleh bagi ubat yang tentu. Ni ubat ni boleh tentu lagi kena ni. Berapa ramai yang boleh meninggal dengan penyakit ini. Jadi inilah sebab itu cara paling mudah untuk kita tak terlibat dengan penyakit ini dan tak melibatkan orang dengan penyakit-penyakit yang kita bicarakan sekarang ini, ikut SOP. Ikut SOP. Tak lalu Ustaz, nak pakai topeng muka lah apa. Kalau gitu jangan keluar rumah, duduk di rumah. Selesai masalah. Nak keluar rumah, pakai mask di tempat yang sesak dan sebagainya. Tak kuasa Ustaz, nak tulis-tulis pergi. Kalau gitu tak payah. Tak payah keluar, duduk rumah, pesan ke orang. Sekarang dah ada orang. COD, telefon saja dia ngantar kita, ngantarnya. Senangnya hidup kau. Tak payah kita nak buat kempen, memburukkan orang, kempen menjadikan orang ragu-ragu, kempen buat was-was pada orang yang akhirnya satu hari benda tu mungkin datang pada kita. Akibat daripada satu sifat yang ada pada diri kita, ketidakyakinan, ketidakpatuhan yang terdapat. Mungkin satu hari tak kena pada diri kita,
kena pada keluarga kita. Betul. Wallahu a'lam. Terima kasih Datuk untuk pencerahan berkenaan dengan SOP itu. Jadi ada sedikit persoalan bila semalam bila dibincangkan berkenaan dengan syak dan was-was, dan ada yang bertanya dan berkongsi semalam dengan saya, katanya bila mana ada mungkin segelintir orang dalam masyarakat yang mana dia ni suka duduk di rumah, tak nak bercampur dengan orang lain, duduk hanya di rumahnya, tak nak bergaul dengan masyarakat, katanya adakah orang macam ini juga mempunyai sifat was-was, kerana dia kata bila campur dengan orang ni nanti takut terpengaruh, campur dengan orang ni jadi rasa jadi tak elok, was-was bila mana nak bergaul dengan orang lain. Jadi mungkin ada persoalan ataupun pencerahan, Datuk? Mungkin dia tiru daripada sifat Ashabul Kahfi. Asingkan diri. Ashabul Kahfi dia mengasingkan diri. Bukan setakat Ashabul Kahfi, dia juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasul juga berkhulwah, bertahanus dalam Gua Hira. Jadi kita tak boleh nak kata orang yang tak bercampur dengan masyarakat ni orang kesumbang, kemangki dan sebagainya, kita tak boleh cakap macam itu. Mungkin pada setengah-setengah orang mungkin dia kesumbang. Dia tak pandai untuk membawa diri dia dalam masyarakat. Dia tak pandai bagaimana nak masuk di celah-celah masyarakat. Kalau dia pergi kepada masyarakat, masyarakat jadi susah dengan dia. Betul. Kalau dia masuk dalam masyarakat, habis rosak, porak-peranda pula masyarakat. Orang ni dia tak erti. Dia sendiri yang tak pandai bawa masuk diri dia dalam masyarakat. Maka ini dipanggil sebagai keresumbang. Pergi kenduri kahwin tak nak datang, pergi majlis masjid tak nak datang, pergi kenduri tahlil apa, semua tak nak campur dengan orang. Hadir saja. Dia keluar pintu pagar, balik rumah tutup pintu pagar, itulah dunia dia. Macam ni nama dia keresumbang. Dia tak pandai. Sampailah bila dia mati ataupun keluarga dia meninggal, betul-betul keresumbang. Anak dia meninggal, dia tak tahu dengan siapa dia nak berurusan, dengan siapa yang dia nak panggil. Itu yang masalah tu. Sampaikan ada tuan-tuan yang saya jumpa, bila nak ke bumi, nak semayangkan mayat bapak dia, anak dia jumpa saya, "Ustaz, tunggu sekejap Ustaz, jangan semayang mayat lagi." "Nak tunggu siapa lagi?" saya tanya. "Nak tunggu adik saya, dia pergi masjid pinjam sejadah." Saya kata, "Sejadah nak buat apa?" "Hai, nak semayang. Semayang kan kena ada sejadah. Ni semayang mayat, sejadah apa bang?" Makna ini contoh keresumbang. Ini contohnya langsung tak erti dan tak boleh nak buat. Yang ni yang salah. Tetapi ada setengah orang dia tak mau campur bila dalam masyarakat dia ada benda maksiat. Bila benda maksiat dia tak nak campur, dia duduk di rumah, maka pada masa itu dia bukan lagi keresumbang. Dia menyelamatkan diri dia dan keluarga dia. Betul. Ada baik dan buruk juga bila mana berlindung ataupun duduk di rumahnya itu mungkin benar-benar ada seorang yang bersifat keresumbang, tetapi mungkin dia ada sesuatu di sebalik yang dia lakukan. Jadi bersangka baiklah, jangan ada was-was terhadap sesiapa. Jadi sila penonton, kita ada sambungan 30 minit di TV9. Teruskan menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Sambungan 30 minit di TV9. Terima kasih diucapkan kepada semua penonton setia Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Dan sekali lagi saya sebutkan kepada anda, selamat Hari Malaysia pada 16 September pada hari ini. Dan semoga kita dapat tanamkan satu sifat yang cukup istimewa. Tema pada tahun ini berkenaan dengan Malaysia prihatin. Prihatinnya di mana? Kita kepada negara dan kita kepada seluruh manusia muslimin, muslimat yang berada di sekeliling kita. Baik, tanamkan sifat itu, mudah-mudahan gembira dan sejahtera kehidupan kita. Okey, kita nak sambung perbincangan kita. Kita nak ambil soalan di Facebook rasmi Tanyalah Ustaz TV3 dari sahabat kita Ruby Abu Bakar. Ruby. Baik, soalannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Baik, semoga dalam kasih sayang Allah. Amin. Terima kasih mendoakan. Soalan saya, bagaimana untuk hilangkan rasa syak
dan was-was dari sudut dalam rumah tangga. Oh, dari sudut rumah tangga, mungkin kepada suami isteri. Baik, apakah dibolehkan seorang isteri bersyak ataupun was-was terhadap suaminya agar rumah tangga yang dibina menjadi sakinah, mawaddah, warahmah? Mohon pencerahan dari Ustaz. Terima kasih. Terima kasih juga kepada sahabat kita Puan Ruby atas soalan yang ditanyakan berkenaan dengan syak dan was-was di dalam rumah tangga. Saya serahkan kepada Al-Fadhil Datuk. Silakan. Terima kasih Pak Ruby Abu Bakar. Ruby Abu Bakar. Ruby Abu Bakar Ruby. Mana pusing-pusing? Pusing. Bila banyak soal, letih. Ya. Da'i Azrin, orang yang was-was, ragu-ragu ni, jawapan dia apa? Letih. Letih. Akak-akak ni kalau ragu-ragu, abang-abang kalau wah-wah dengan rumah tangga ni, jawapan dia apa? Letih perasaan. Betul. Akak akan letih, abang akan letih. Nombor dua, siapa yang akan letih? Yang akan letih ialah ustaz. Menjawab. Akan menghadap ustaz. Ustaz pula ragu-ragu pula dengan rumah tangga dia pula. Jadi sebab itu, tuan-tuan, punca daripada keraguan dalam rumah tangga, was-was dalam rumah tangga ni pasal banyak soal. Daripada dulu soal lah. Kadang-kadang duk saja-saja, tak semena-mena. Abang, sebelum abang kahwin dengan saya, abang kawan dengan siapa dulu? Nampak tak? Soalan yang tak patut ditanya. Abang, sebelum abang kawan dengan saya, boleh tanya tak? Abang kawan dengan siapa? Nampak tu. Mula-mula gurau-gurau je. Buat konon-konon manja-manja lah. Adalah kawan sekolah abang tu. Nama apa bang? Cantik tak? Nampak. Bila dah banyak soal tadi, dia mulalah. Dia mula, abang ada kontak dia lagi tak? Sudah tu, tak usah tanyalah. Tu lagu dulu-dulu dah sebut kan? Dah sebut-sebut. Tanya banyak masalah. Sering bertanya siapa dia sebelum daku. Kan pening kan? Pening kepala duk tanya-tanya udah jadi wah-wah. Ni abang tu. Tu buat reunion tu nak jumpa tu balik lah tu. Mulut. Betul. Mulut. Abang tak jumpa kawan-kawan abang. Dia pun dah kahwin. Yelah dah kahwin. Awak tu pun dah kahwin. Daripada abang dah jadi awak dah sekarang. Sebab itu saya cakap pada akak-akak, jangan banyak soal abang, jangan banyak soal. Dia kata dah tak ada, tak ada. Dia kata dah putus hubungan. Habis. Sehinggalah ada bukti menunjukkan adanya perhubungan. Yang tu pun siasat lagi. Abang, ini bukan kawan abang yang dulu ke? Apa pasal dia call abang? Abang sekarang ni bawah dia MLM. Jualan langsung bawah dia. Dia tu stokis ke, ejen ke, tak tahulah. Upstairs macam-macam lah. Upstairs pula kan. Macam-macam lah. Dia abang punya orang atasan lah. Sudahlah. Ni siasat pula. Ya ke orang atasan? Sudah jadi pening. Sebab itu bila kita sudah hilang kepercayaan, kita tidur malam tak lena. Kita takkan lena tidur. Duk tengok suami aku. Gagal-gagal pula suami tak ada pula. Ya Allah, mana laki aku pergi pula. Sedangkan suami itu driver lori. Lori ni jarang tidur di rumah. Lori tidur dekat store lah kan. Suami yang driver lori ni memang jarang ada di rumah. Jadi bila akak jadi was-was, dia bawa lori pun susah. Kejap-kejap telefon. Abang kat mana dah? Abang kat mana dah? Sudah-sudah kat hospital dah suami tu. Asyik ngangkat telefon je. Dah kata dah tak boleh mandu dalam keadaan bawa handphone bercakap. Tapi kerana adanya was-was itu, bukan setakat kita ni letih, suami atau isteri kita juga akan jadi letih. Betul. Sebab itu, kalau nak cemburu, cemburulah berpada-pada, dan cemburu bila ada benda-benda yang nampak, benda yang patut dicemburukan. Tak ada daripada itu, jangan menambahkan stres dan menaikkan bacaan BP anda. Blood pressure makin lama makin naik sebab banyak benda yang nak diperhatikan, nak tengok sebab ada saja yang tak kena dan was-was, jadi mungkin menyebabkan jadi susah di dalam rumah tangga untuk suami dan juga isteri. Baik, sidang penonton, soalan seterusnya di Facebook juga dari sahabat kita Tuan Faizal Ahmad. Baik, soalan yang ditanyakan, Assalamualaikum Ustaz, bagaimana nak hilangkan perasaan syak wasangka atau was-was pada seseorang yang menjadi imam dalam solat? Oh, dia syak dekat imam. Baik. Yang mana kita tahu dia seorang yang fasik.
yang suka berhutang, liat nak bayar hutang, perasaan was-was dan tidak yakin mengganggu sepanjang solat Ustaz jika terperangkap dalam keadaan yang sebegini. Apa yang harus kita lakukan? Adakah perlu husnuzon sahaja dan teruskan solat? Mohon sangat pandangan Ustaz. Terima kasih kepada Tuan Faizal. Soalan yang ditanyakan berkenaan dengan was-was terhadap Tok Imam. Jadi Baik, itulah silakan. jawapan dia. Ya. Kita telah pun ditipu daya oleh syaitan. Betul. Kalau kita nak mencari kesempurnaan semua orang, diri kita lah orang yang paling tak sempurna sekali. Yang kedua, kalau kita kata bahawa Tok Imam tu ada hutang. Saya pun ada hutang tak? Da'i Azrin kot tak ada hutang. Kereta tak beli, semua tak beli. Di rumah tak beli. Mungkin tak ada hutang. Saya ni rumah hutang. Kereta hutang. Banyaknya hutang. Adakah saya tak layak jadi imam? Kan? Kemudian dia tahu, okey Ustaz, hutang tu okeylah, tapi dia lihat nak bayar hutang. Berapa ramai yang lihat PTPTM pun tak nak bayar? Kan? Sekarang ni nasib baik ada moratorium lah apalah, tak nak bayar dah 6 bulan dah. Adakah dia tak boleh jadi imam? Jadi sebab itulah syarat nak menjadi imam dia di situ. Waktu dia semayang tu, adakah pergerakan dalam semayang dia sah? Adakah bacaan semayang dia sah? Adakah rukun dia betul? Selesai itu, selesailah dia. Tak payahlah kita nak fikir tengok. Yelah, memanglah dia tu bagus. Dia pakai serban, dia pakai jubah semayang. Masalah, isteri dia di rumah tu, keluar rumah pergi kedai, tudung pun tak pakai. Pakai baju kedah je. Jadi baju batik, kain batik, baju kedah, apa jalan je. Suami imam tu saya tak ikut dia. Masalah dia abang semayang imam dengan suami dia ke atau isteri dia jadi imam? Yang tak sahnya isteri dia jadi imam. Allah, yang tu yang tak sah. Jadi kalau kita nak mencari kesempurnaan pada seseorang, kita pun tak sempurna. Betul. Kita kata imam tu fasik. Habis tu engkau tak fasik. Engkau tak ngumpat orang. Engkau tak memfitnah orang. Engkau tak tengok benda-benda yang haram dalam handphone kau. Kita duk scroll banyak gambar yang tengok juga. Nampak tengok tak ada orang cantik juga. Tengok juga. Tak kata fasik. Kalau kita nak kata bahawa imam tu fasik, kita lebih banyak fasik daripada tu imam tu. Jadi jangan kita ni nak letakkan sah tak sah tu di situ pula. Kita pun belum tentu sah lagi. Sebab tu kita berusaha untuk menjadi orang yang betul. Jadi kalau kita tengok tu imam tu sembahyangnya betul, bacaannya betul, selesailah masalah. Betul. Tak adalah ragu-ragu, jangan siasat pula. Tu imam tadi ambil wuduk betul tak? Oh, kalau macam tu kau dah jadi imam. Jadi tak payah nak soal. Tak payah kita nak susah hati. Tengok saja bahawa dia itu betul dalam solat dia. Betul lah semayang. Mudah-mudahan apa yang kita dengar tentang dia, tentang fasik dan sebagainya, mungkin fitnah dan sebagainya, kita tolak ke tepi. Betul. Selagi mana dia jaga rukun-rukunnya dan dia jadikan dia jadi imam sebaik mungkin, maka sahlah solatnya, ikutlah dia menjadi seorang makmum di belakangnya. Jangan ada syak wasangka yang tidak baik, perasaan suuzon terhadap tu imam tersebut, kerana dia juga manusia biasa. Jangan cari kesempurnaan kerana kita juga tidak sempurna. Baik, kita nak berehat seketika, jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini dengan Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru.
Subhanallah, bertemu kembali untuk kita membincangkan dengan lebih lanjut berkenaan dengan syak dan was-was dalam kehidupan kita. Bukan hanya membincangkan tentang syak dan was-was dalam ibadat, tetapi dalam seluruh genap kehidupan kita patut kita perhatikan. Jangan ada sifat syak, was-was juga tambahan sangka buruk. Patut dielakkan. Baik, kita nak ambil soalan dari penonton kita dari talian. Baik, apakah soalannya? Baik, Assalamualaikum. Ya tuan, tak berapa clear tuan. Assalamualaikum tuan. Bunyinya tak berapa clear tuan. Mungkin tuan agak rapat dengan televisyen. Mungkin boleh jauhkan sedikit. Okey tuan. Kita akan hubungi tuan kembali. Jadi boleh letakkan dahulu. Nanti kita akan hubungi kembali. Mungkin ada gangguan sedikit pada audio. Baik, terima kasih tuan. Okey, sidang penonton, kita teruskan dahulu. Mungkin kita menanti untuk dia menghubungi kita kembali. Jadi kita nak ambil soalan seterusnya di Facebook Tanyalah Ustaz dari sahabat kita Kak Ta Nasir. Baik, Kak Ta bukan Cik Ta. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Katanya bagaimana hukumnya sekiranya kita ada was-was tentang kebersihan premis makanan. Oh, ni tentang kedai makan ya. Ini kerana kebiasaannya kerap makan di situ, namun viral di media massa mengatakan premis tersebut tidak bersih, menjadikan kita syak dan was-was selama ini makan makanan yang tidak bersih Ustaz. Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Biar tahu jangan keliru. Kak Ta, Bukit Metajam, Pulau Pinang. Terima kasih Kak Ta atas soalan yang ditanyakan. Jadi tentang was-was dengan benda premis. itu ada di dalam usul kan, dak ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan sesuatu yang meragukan kamu, pergi buat yang tak meragukan. Itu kaedah usul fiqh, dia bagi tahu kepada kita. Sesuatu yang kita ragu-ragukan, tinggalkan. Cari yang tak meragukan. Kalau kita rasa kedai ni macam tak bersih, macam-macam review. Kan sekarang ada review. Tu boleh review semuanya. Semua kotor-kotor, tandas kotor, ayam kotor, orang kotor, kuku kotor. Yang kata masuk, buat apa? Kemudian kita was-was, ya Allah, was-was nak makan. Nak was-was apa lagi, orang dah bagi tahu, dah review pun, rating pun 1.5 je. Kalau gitu, pergilah cari kedai lain yang tak meragukan kita. Ataupun lebih tenang, baik kita sendiri masak. Betul. Kita sendiri yang letakkan kebersihan tahap yang kita nak. Itu dia. Yang kedua, kita boleh siasat. Restoran ke, kedai makan ke, warung, kita boleh siasat. Kita sendiri boleh tengok. Saya pernah sampai kepada satu kedai roti Arab. Roti nan, roti Arab tu lah. Bila saya jogging kawan-kawan, bersenam. Balik beri biasalah, lepak pula kedai makan pula. Baru tu duduk jogging udah makan terkedarah pula kan. Baru bakar tambah pula. Tambah kalori pula. Order roti Arab lah konon-konon pagi ni. Di atas meja kami ni ada tai cicak. Kedai baru buka pukul 7.30 lebih kurang macam tu. Kita pun panggil anak dia. Adik, banyak tai cicak adik. Dia pun bersihkanlah dengan tuala dia tu, tuala good morning dia tu. Kemudian dia tolong bapak dia bakar roti. Saya tengok kain tuala yang sama, dia lap pula pinggang untuk kami. Yang tadi lap meja, kemudian dia lap pula pinggan. Aduh. Itu bukan was-was lagi lah. Itu sahih. Kan? Kalau akak-akak tunggu, ya Allah, was-wasnya itu bukan was-was akak. Memang sahih. Pengotor. Itu yang kita tengok dalam YouTube macam mana kain tuala kecil tak di sini, itulah lap ketiak dia, itulah lap mandi, lap peluh dia, kemudian dia buat roti canai, dia hampanya pula kain tuala tu atas roti canai tu pula, dia tutupnya pula. Akak makan roti canai tu buat apa lagi kak? Jadi keluarlah daripada, sebab apabila kita makan benda yang daripada satu sudut, benda tu bukannya najis pun, ketiak je pun tak najis, tapi dia menjijikkan. Kalau benda-benda itu dia boleh mempengaruhi perasaan kita, apatah lagi kalau benda itu haram dan sebenarnya kotor, lagi dia mempengaruhi jiwa kita akibat beredarnya benda yang tak cantik dalam badan kita. Carilah kedai yang cantik, bukan kedai cantik tu cantik, maknanya yang bersih, tuan yang masak tu pun bersih, semayang, solat, jaga semua, insya-Allah
makanan itu datang, ada keberkatan dia, Ustaz. Betul. Perhatikan dulu bila mana nak masuk ke mana-mana premis, perhatikan daripada sudut kebersihan zahir dan batin. Sedang menonton dan Al-Fadhil Datuk, saya cek di live kita di Facebook, ada sahabat kita berkata katanya, Ustaz nyanyikan satu lagu. Permintaan katanya nyanyi satu lagu. Tak apa, nanti kita akan Ustaz boleh fikir dulu mana lagu yang terbaik untuk dinyanyikan. Baik, kita ada pemanggil di talian. Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya. Ustaz, apa khabar? Khabar baik. Dari suara tu kita kenal Mamu. Ya, Mamu. Ya. Baik, soalannya Mamu. Selamat tahun baru. Oi, selamat tahun baru. Selamat Hari Malaysia, Mamu. Hari Malaysia ni selamat Hari Malaysia kita ni janganlah doa Tuhan lah bagi rahmat ke Malaysia. Baik, terima kasih Mamu. Baik. Soalan Mamu? InsyaAllah. Mhm. Soalan Mamu. Ya. Kadang-kadang kita berwaswas ni kerana rumah tangga kita tak elok, kita tak baca, tak azankan, kita berwaswas ni kerana apa yang rumah kita punya petega atau tak baca elok ke, atau tak azan elok ke, atau tak semayang dalam rumah kita ni berwaswas ni. Pasal apa yang kita jadi waswas itu? Yang tu lah soalan Mamu. Doa-doa lah untuk Mamu. Jangan bagi Mamu waswas. Kadang-kadang tu Mamu mandi sampai 10 kali mandi nak bagi hilang waswas. Tapi tak hilang juga waswas tu. Dan itulah soalan Mamu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mamu. Baik. Tadi kalau saya dapat soalan dari Mamu tadi, dia menyebutkan berkenaan dengan rumah tangga, betul Datuk? Rumah tangga yang was-was kerana apa katanya? Mungkin boleh kita simpulkan soalannya seperti itu. Mungkin ada sebab kenapa rumah tangga ataupun kehidupan di dalam rumah itu jadi was-wasnya banyak, lebih dari yakin. Bagaimana? Silakan. Memang kita kena ingat bahawa iblis syaitan yang mewas-waskan kita ni bukan satu jalan. Ya. Bukan satu jalan, Da'i Azrin. Kita tengok waktu semayang, katalah semayang Zuhur, 1.12, 1.17 masuk Zuhur misalnya. Dah tahu dah semayang Zuhur tu, dah tahu dah. Betul. Hari ini nak masuk waktu semayang Zuhur, dah tahu dah, timbul untuk semayang. Pada masa itu, was-was syaitan kata apa? Jangan semayang lagi. Awal lagi, jangan semayang. Lawanlah. Dah masuk waktu, apanya awal lagi ya? Pergi semayang. Bangun, pergi ambil wuduk. Adakah syaitan akan berhenti tu? Allah, dia pergi semayang lah pula. Kacau orang lain lah. Tak, dia tak kacau orang lain. Ada pula setan dalam tandas pula. Bila ambil wuduk, dia kata muka belum basuh, kaki belum basuh, telinga lah apa semuanya. Lawan, aku dah basuh semua. Bangun, keluar pergi tempat semayang. Iblis kata, I say man, dia tak ikut cakap aku lah. Malaslah aku goda dia. Dia takkan berhenti di situ sampai tengah semayang. Elok nak semayang je, dia mari gatal, dia mari macam-macam. Itulah iblis. Dia takkan berhenti. Yang kedua, iblis ini kata Rasulullah, dia menggoda kita, dia bergerak dalam badan kita dengan saluran darah kita. Maknanya tuan-tuan, mungkin daripada darah daging kita, daripada pemakanan kita, dia datang darah tadi bergerak di dalam badan kita, di situlah dia main peranan. Saya nak cerita bahawa kalau kita tak jaga pemakanan, kalau kita tak jaga apa yang kita masukkan dalam perut kita, kita takut dia jadi darah daging. Daripada darah daging inilah syaitan berjalan di dalam dia. Dan dia menjadikan kita susah. Dia jadikan kita ragu-ragu. Kita jadi penyakit was-was dan sebagainya. Inilah yang perlu dititik beratkan dalam keluarga kita. Tolong jaga pemakanan kita. Pastikan halalan, pastikan thayyibah. Yang halal dan yang terbaik. Betul, jaga segala benda yang nak masuk dalam keluarga kita, mana yang haram jangan dimasukkan, yang was-was apatah lagi, dan mungkin perkara-perkara itu boleh menyebabkan rosaknya dalam hubungan berumah tangga dan menjadi kucar-kacir kerana ada perkara-perkara yang tidak elok masuk, patut dijaga dan ditapis daripada masuk ke rumah kita. Baik, sidang penonton yang berbahagia, kalau kita lihat tentang persoalan yang ditanyakan banyak berkenaan dengan was-was, syak pada hari ini, dan ada juga bertanya berkenaan dengan su'uzon sebentar tadi, dan kita nak bertanya kepada Al-Fadhil Datuk berkenaan dengan syak dan was-was ini boleh membawa kita ke arah yang negatif. Dan sempena Hari Malaysia ini, apa saranan Datuk untuk menguatkan semangat kita mencintai negara tanpa rasa was-was dan syak
wasangka. Sedikit saranan dari Al-Fadhil Datuk dan ini sebagai kesimpulan perbincangan kita pada hari ini. Baik, silakan. Nak tak nak kita bercakap daripada sudut kaum. Ya. Di dalam pembinaan sebuah negara mesti ada bangsa, mesti ada rakyat di dalam negara tu. Barulah disebut sebagai negara. Kalau negara tak ada rakyat, susah juga. Itu nama dia pasir dua putih. Tak pun pasir berdengung, duduk menung atau pokok kan. Rakyat tak ada, dia orang seorang. Dia orang pemerintah tak jadi juga. Maknanya ada orang. Dan bila sebut rakyat di dalam negara tadi, dia mempunyai pelbagai bangsa. Macam kita negara Malaysia mempunyai pelbagai suku, mempunyai suku kaum, bahasa, ras, keturunan dan sebagainya. Kita tak boleh elak. Saya takut kita hari ini timbul perasaan syak, timbul perasaan was-was sesama kaum, sesama rakyat Malaysia. Akibat dimomokkan berpuluh-puluh tahun tentang orang ni macam ni, perangai ni macam ni, perangai ni macam ni, orang ni macam ni. Macam Islam. Berapa puluh tahun dimomokkan bahawa Islam itu teroris. Islam adalah agama yang ganas. Islam adalah agama yang suka berperang. Dibuatkan dalam macam-macam bentuk, baik filem, baik drama, baik makalah, baik majalah, baik tulisan, baik diajar. Akhirnya pahaman bahawa Islam tu ganas, teroris melekat dalam pemikiran berapa banyak rakyat dalam dunia ni, manusia dalam dunia. Kita takut ada pemikiran yang berpuluh-puluh tahun yang diterapkan di dalam pahaman setengah daripada rakyat Malaysia, iaitu membenci di antara satu kaum, membenci di antara satu masyarakat, membenci di antara raja-raja dan sebagainya. Melekat dalam pemikiran, akhirnya nak membentuk sebuah negara bangsa tak berjaya. Kerana dimainkan was-was ini. Sebab itu saya mencadangkan kepada pihak-pihak yang berkenaan. Pihak pemerintah misalnya, dah sampai dah mewajibkan rukun negara itu sendiri dijadikan sebagai mata pelajaran wajib di sekolah-sekolah. Kena jadilah. Kalau kita kata ini mata pelajaran yang wajib lulus dalam peperiksaan, kenapa tidak jadikan mata pelajaran kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang dan kesopanan kesusilaan itu diajar di sekolah. Supaya hilang penyakit was-was, hilang penyakit ragu-ragu. Sampai hari ini orang ragu-ragu. Dah sampai pada satu tahap, kalau gambar agung, gambar sultan orang berani conteng, maknanya dia meragui. Kesetiaan dia sudah pun diragui. Sudah sampai masanya untuk diajar di sekolah. Siapa itu sultan? Siapa itu raja? Supaya dia kenal penghormatan dia. Apa ini perlembagaan? Apa itu penghormatan pada perlembagaan? Sebab hari ini ada orang yang ragu-ragu dengan perlembagaan. Begitu juga sampai pada satu tahap kesopanan dan kesusilaan. Orang dah hilang keyakinan kepada kesusilaan. Orang dah kata saya bebas, saya nak buat apa pun. Itu makna dia ragu-ragu, dia tak yakin. Sampaikan pada kita lihat hari ini, tuan-tuan yang dirahmati Allah, berpakaian macam ini pun orang was-was. Kalaulah kami berdua berjalan hari ini pergi KLCC macam ni, tuan-tuan, agak-agak pun ramai tengok ni apa pula ni. Dari sebab mana apa? ni? Dari mana? Terlepas dari zaman Melaka ke apa ke? Sebab orang hari ini merasakan bahawa dia telah dimomokkan. Ini nak mengamuk ke apa ni? Tak, inilah pakaian kita. Inilah jati diri kita. Begitulah, inilah Malaysia. Sayangilah Malaysia, negara kita yang tercinta. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Satu kesimpulan yang cukup mantap dan memberikan satu gegaran pada jiwa berkenaan dengan kita sebagai rakyat Malaysia cintai dan sayangi negara kita. Jadi rakyat yang prihatin. Jadi kita tutup dengan doa pada hari ini, Ustaz. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah ya Rahman, Tuhan yang Maha Pemurah lagi yang Maha Gagah, ya Allah, kami memohon padamu ya Allah, peliharalah negara kami Malaysia ya Allah. Amin. Angkatkanlah daripada kami segala wabak dan penyakit ya Allah. Peliharalah kami daripada segala wabak dan penyakit ya Allah. Amin. Ya Allah ya Rahman, berikanlah kekuatan kepada semua yang bertugas, semua yang menjayakan, semua yang memberikan perkhidmatan di dalam saat PKP ini ya Allah. Amin. Mudah-mudahan semuanya diberikan kesabaran dan kekuatan ya Allah. Amin. Ya Allah ya Rahman, jadikanlah kami hamba-hamba yang bersyukur. Teguhkanlah iman kami, berikanlah kebaikan kepada kami ya Allah. Ampunkanlah dosa kami dan dosa kedua ibu bapa kami.
dan istiqamahkan kami ya Allah di dalam menuntut ilmu, seterusnya beribadah kepadamu ya Rahman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih diucapkan kepada Al-Fadhil Datuk Ustaz Kazim Ilyas atas pencerahan, penerangan dan perbincangan. Dan terima kasih juga diucapkan kepada penonton. Dan esok jangan lupa bersama dengan moderator Da'i Aiman sahabat saya dan panel Ustaz Ahmad Syadan Al-Hadrami dengan topik sirah siapakah tentang Saidina Hanzalah radhiyallahu anhu. Teruskan menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru, semaikan rasa cinta kepada negara dan terus menjadi rakyat Malaysia yang prihatin. Semarakkan jiwa, cintakan negara. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.